Kan pasti mengalir air mataku karena pancaran ketenanganmu. Ya Rasulullah, ya Habiballah, tak pernah ku tatap wajahmu. Ya Rasulullah, ya Habiballah, kami rindu padamu. Ya Rasulullah, ya Habiballah, tak pernah ku tatap wajahmu. Ya Rasulullah, ya Habiballah, kami rindu padamu. Alangkah indahnya hidup ini, andai dapat ku kucuk tanganmu. Kan pasti mengalir air mataku karena pancaran ketenanganmu. Ya Rasulullah, ya Habiballah, tak pernah ku tatap wajahmu. Ya Rasulullah, ya Habiballah, kami rindu padamu. Kami rindu padamu. Kami rindu padamu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamualaikum. Apa khabar semua? Ni malam last. Ni malam terakhir kita Assalamualaikum. Thank you so much kepada semua yang join live ni. Kita dah sampai Pejam Celik dah 25 kisah Nabi. Dan malam ni anda semua yang join pada malam ni, thank you so much. Terima kasih banyak kepada yang sudi dengar kisah Nabi pada awal dan cerita sampai sekarang. Yang tak ada niat lain, cuma nak share je. Nak share kita semua. Sebab Naim pun masih lagi merangkak dekat dunia ni dan banyak buat silap, tapi kita sama-sama tak salah tu jadi baik. Alhamdulillah everyone, we made it. We made it, you know. We made it until this far untuk sama-sama kita baca kisah pada malam ini, okay? Thank you so much pada semua yang join. Alhamdulillah, semoga Allah jaga anda semua. Semoga Allah merahmati anda semua. Semoga Allah terima Ramadan anda, puasa anda, amal jariah anda semua, okay? So malam ni kita continue. Allah, sedih lah. Macam mana puasa semua? Aduh. Like every night I suka tanya korang semua, like macam mana puasa hari ni, makan apa. So harap semuanya makan elok-elok. Sebab hari ni makan ni. Hari ni makan asam pedas ikan pari Mak buat. Harap semua okey Masa terawih kan. Jom kita mula malam ni. Assalamualaikum, selamat datang ke live pada malam ni. Kita dah masuk live ke live terakhir untuk kisah Nabi, 25 kisah Nabi Rasulullah ni. Shout out to Omar dan Hana. Thank you so much.
Jangan lupa juga untuk dengarkan lagu Box of Kindness Nain dan Omar Dahana dekat YouTube. Waalaikumsalam. Malam ni kita continue kisah terakhir kita, kisah Nabi Muhammad SAW. So jangan pernah lokek, jangan pernah kedekut lidah kita untuk nak sentiasa selawat ke atas Nabi. Kalau every time dengar je nak sebut nama Nabi Muhammad SAW, Nabi Muhammad, terus kita semua jawab SAW, okay? Sebab antara orang yang akan paling rapat dengan Nabi di akhirat, di hari kebangkitan nanti, ada orang yang berselawat ke atas Nabi, okay? So okay, jom malam ni kita continue dengan kisah Nabi kita, Nabi yang banyak berkorban untuk umat-umatnya. Kita, especially kita, umat Nabi Muhammad ni, kita beruntung sebab Allah dah janjikan di mana Allah takkan bagi Nabi atau umat lain dahulu untuk masuk syurga kecuali Nabi Muhammad dan juga umat-umatnya masuk dahulu. So ya, betul beruntung kita. So jangan pernah lokek untuk ucapkan selawat dan sampaikan salam ke atas Nabi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad, okey? Okey. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu contoh teladan yang baik bagimu. Surah Al-Ahzab ayat 21. Muhammad itu adalah utusan Allah dan orang-orang yang bersama dengannya ialah keras terhadap orang-orang kafir tapi berkasih sayang sama mereka. Surah Al-Fat ayat 29. Nabi Muhammad SAW lahir pada 12 Rabiul Awal bersamaan dengan 20 April 570 Masihi, pada tahun gajah. Okay, so kat sini kita tahu baginda adalah pembawa rahmat untuk seluruh alam dan merupakan Rasulullah bagi seluruh umat di dunia. Okay, so sesungguhnya Nabi Muhammad SAW merupakan satu anugerah dan kurniaan Allah SWT kepada umat manusia untuk menunjukkan jalan yang lurus dan benar. Baginda bukan sahaja diangkat sebagai seorang Rasul, tetapi juga sebagai Khalifah yang mengetuai angkatan tentera Islam, pembawa perubahan kepada umat manusia, mengajar tentang erti persaudaraan, akhlak dan erti kehidupan yang segalanya hanya kerana Allah SWT. Okey? Betapa hebatnya Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Jadi, sebelum kita nak cerita panjang, kita kena kenal Nabi kita dahulu. Mungkin kita dah pernah dengar kisah Nabi kita daripada kita tadika sampai sekarang, tapi kita dah jarang dengar, kita pun ada terlupa serba sedikit tentang Nabi kita. Macam mana kita nak pupuk rasa cerita kat Nabi kita kalau kita tak kenal Nabi kita, kan? Nabi Muhammad SAW. So, kita cerita pasal biodata Rasulullah SAW, okay? Nama penuh baginda ialah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim. Tarikh lahir Nabi kita, Nabi Muhammad SAW pada hari Isnin, subuh Isnin 12 Rabiul Awal 571 Masihi bersamaan dengan 20 April. Dikenali sebagai tahun gajah. Kenapa dikenali sebagai tahun gajah? Sebab untuk dia sebenarnya peristiwa bergajah tentera Abrahah yang menyerang kota Mekah dahulu. Tempat lahir Nabi Muhammad SAW di rumah Abu Talib, di Makkah Al-Mukarramah. Nama bapa Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim. Okey. Dan seterusnya nama ibu baginda ialah Aminah binti Wahab bin Abdul Manaf. Pengasuh pertama Nabi Muhammad SAW ialah Barakah Al-Habsyiyah, digelar sebagai Ummu Aiman. Ini adalah pengasuh Nabi Muhammad dahululah. Hamba perempuan bapa Rasulullah. So, ibu susuan pertama Nabi Muhammad SAW merupakan Thuwaibah, iaitu hamba perempuan Abu Lahab. Ibu susu kedua pula iaitu Halimah binti Abu Zu'aib As-Sa'idah, atau lebih dikenal sebagai Halimah As-Sa'idah. Suaminya bernama Abu Habsyah. Okay, so kita ada sebenarnya kisah Nabi Muhammad ni sallallahu alaihi wasallam ni merupakan panjang susu galur dia. Nak ikutkan sampai habis raya ni pun belum tentu boleh habis. Jadi kita ambil kat sini adalah singkapan bingkisan-bingkisan kisah yang kira kata macam antara kronologi yang berlaku sepanjang kehidupan Nabi Muhammad SAW, daripada baginda masih kecil
Di mana sehingga baginda meningkat dewasa. Okey, pada usia baginda 5 tahun, ketika baginda sedang bermain-main di luar rumah, peristiwa ni berlakunya iaitu peristiwa datanglah dua malaikat datang untuk mengambil Nabi SAW, untuk membelah dada baginda, untuk mengeluarkan satu titik hitam di hati baginda, untuk menjadikan baginda ni suci dari sebarang anasir-anasir yang tidak baik, pada usia baginda 5 tahun. Itu antara kisah yang menarik kat situ. Seterusnya, pada usia baginda berumur 6 tahun, ibunya iaitu Aminah binti Wahab ditimpa sakit dan meninggal dunia di Al-Abwah, sebuah kampung yang terletak di antara Makkah dan Madinah. Baginda dipelihara oleh Ummu Aiman, hamba perempuan bapa Rasulullah, dan dibiayai oleh atuknya Abdul Muttalib. Okey. So, Nabi Muhammad ni merupakan anak yatim piatu. Ayah dah tak ada, ibu dah tak ada, dan hanya ada ni lah kaum-kaum keluarga terdekatnya sahaja. Dan kemudian pada usia baginda 8 tahun, datuknya Abdul Muttalib pula meninggal dunia. Baginda dipelihara pula oleh bapa saudaranya iaitu Abu Talib. Kat sini kita dulu ramai confuse kan, Abdul Muttalib dengan Abu Talib. Abu Talib ni merupakan bapa saudara Nabi Muhammad SAW, tapi Abdul Muttalib iaitu atuk baginda. Okay, so pada usia baginda mencecah 9 tahun, setengah riwayat mengatakan pada usia 12 tahun. Ada beza-beza di situ. Bersama bapa saudaranya Abu Talib, Nabi Muhammad SAW bermusafir ke Syam atas urusan perniagaan. Okay, so di kota Busra, negeri Syam, seorang pendeta Nasrani bernama Bahira ataupun Buhaira telah bertemu ketua-ketua rombongan untuk menceritakan tentang pengutusan seorang nabi di kalangan bangsa Arab yang akan lahir pada masa itu. Orang kata macam pendeta Nasrani ni dah meramalkan dah memang akan ada lahirnya seorang nabi yang berketurunan daripada bangsa Arab di kalangan mereka. Okay, so kemudian pada usia 12 tahun terlibat pula Nabi SAW terlibat dalam peperangan Fijar. Ibnu Hisham di dalam kitab Sirah jilid 1 halaman 184 hingga 187 menyatakan pada ketika itu usia Rasulullah SAW iaitu 14 atau 15 tahun. Baginda menyertai peperangan itu beberapa hari dan berperanan mengumpulkan anak-anak panah sahaja. Itu tugas baginda dulu. Menyaksikan perjanjian Al-Fudul, perjanjian damai untuk memberi pertolongan kepada mereka yang dizalimi di Mekah. So, fast forward pada usia baginda 25 tahun. Pada usia baginda 25 tahun, baginda bermusafir kali kedua ke Syam atas urusan perniagaan barangan Khadijah binti Khuwailid Al-Asadiyah. Perjalanan ke Syam ditemani oleh Maisarah, lelaki suruhan Khadijah. Baginda SAW bersama-sama dengan Abu Talib dan beberapa orang bapa saudaranya lain pergi berjumpa Amru bin Asad, bapa saudara Khadijah, untuk meminang Khadijah yang berusia 40 tahun ketika itu. Mas kahwin baginda kepada Khadijah adalah sebanyak 500 dirham. Okay. So kemudian fast forward ke umur Rasulullah SAW pada usia baginda 35 tahun. Masa ni banjir besar melanda negeri Mekah tau. Okay, dan meruntuhkan dinding Kaabah. Pembinaan semula Kaabah dilakukan oleh pembesar-pembesar dan penduduk Makkah. Rasulullah SAW diberi kemuliaan untuk meletakkan Hajarul Aswad ke tempat asal dan sekaligus meredakan pertelingkahan berhubung peletakan batu tersebut. Guys, masa ni masa nak letakkan Hajarul Aswad ni, banyak puak dah bergaduh ni sebab nak letak masing-masing puak ni nak letak Hajarul Aswad, puak ni nak letak, masing-masing bergaduh dan sebagainya. Yang ada yang bertelingkah sampai ada nak pertumpahan darah dan sebagainya. Tapi Rasulullah SAW datang dengan sempurna akal dan fikiran baginda. Baginda meminta untuk memberi satu cadangan yang sangat bernas, di mana baginda mintakan untuk bentangkan sebuah kain daripada serban atau